Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan dua kisah yang berlaku di negeri Perlis dalam segmen singgah seram. Dan satu lagi kisah dalam segmen pelik dan aneh. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah pertama ni saya akan gunakan nama samaran Kila untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku pada tahun 2017. Salah seorang sepupu Kila ni berkahwin dan suami dia adalah orang Perlis. Jadi Kila dan juga seluruh keluarga besar Kila ni buatlah rombongan. Bergeraklah daripada negeri tempat tinggal Kila ni bergerak ke Perlis. Saya tak tahulah Kila dan juga family dia ni asal daripada mana, sebab tak dinyatakan dalam kisah ni. Diorang semua pun berkonvoi lah. Pada masa tu diorang dah booking homestay di Perlis. Diorang rancang nak menginap 3 hari dekat situ. Bila Kila sekeluarga sampai dekat homestay tu, diorang rasa seronok, rasa teruja. Sebab homestay tu reka bentuk dia sangat unik. Ala-ala rumah kampung lama yang jenis rumah kayu lepas tu tinggi macam tu. Sampaikan di tiang kayu tu pun ada ukiran. Maknanya kalau zaman sekarang ni nak jumpa rumah design macam tu, reka bentuk macam tu memang dah susah nak jumpa lah. Dekat situ ada 3 unit rumah homestay dan ketiga-tiganya terletak berdekatan antara satu sama lain. Family Kila booking ketiga-tiga unit homestay tu selama 3 hari. Di homestay pertama yang paling depan ada satu pangkin ni dekat depan homestay nombor 1 tu. Biasanya memang dia orang lepak dekat situ lah. Makan-makan dekat situ. Yang kalau yang lelaki ni hisap rokok dekat situ. Malam-malam lepak dekat situ. Termasuklah dengan Kila. Dia orang suka lepak dekat situ sebab boleh tengok pemandangan sawah padi. Memang dekat lah homestay tu dengan sawah padi. Homestay yang pertama ni di ruangan bawah tu, yang dekat tiang rumah tu, tuan rumah tu dia buat dinding tutup bahagian bawah. Jadi macam ada rumah pula dekat bawah tu. Tapi di ruang bawah tu memang tak boleh buka pintu dia. Memang tuan rumah tu dah kunci. Penulis kisah ni cakap kalau nak bayangkan keadaan dekat bawah tu lebih kurang macam rumah P.Ramlee dalam cerita Ibu Mertuaku. Kan ada dalam cerita tu. P.Ramlee dia menyewa dekat satu rumah jenis macam kolong macam tu. Jenis macam yang dekat bawah rumah. Lepas dia dah tak mampu nak bayar sewa, menginap dekat rumah biasa, dia terpaksa pindah dekat rumah jenis kolong bawah rumah orang. Jadi boleh bayangkanlah dekat situ, dekat rumah nombor 1 ni ada ruang dekat bawah tapi pintu tak boleh buka, dan ada pangkin dekat depan rumah homestay nombor 1 ni. Dekat homestay unit kedua pula, di ruang bawah tu tak ada dinding, tak ada pintu, tak ada dinding. Tapi dekat ruang bawah tu ada buai jenis yang macam gantung macam tu. Selalunya geng-geng budak-budak ni lah, anak-anak saudara Kila main dekat situ. Dan rumah unit ketiga pula rumah biasa je, tak ada apa-apa, tak ada buai, tak ada bilik dekat bawah tu. Selalunya sepanjang 3 hari tu Kila dan juga keluarga dia ni memang lepak dekat pangkin depan homestay nombor 1. Yelah, sebab kalau dah duduk dekat situ, nak duduk rumah asing-asing macam tak best lah kan. Disebabkan pangkin tu besar memang seronok lah. Semua orang lepak dekat situ. Makan-makan pun semua makan dekat situ. Pada malam pertama Kila dan juga keluarga dia bermalam di homestay tu, tak ada apa-apa kejadian pelik berlaku. Gangguan misteri berlaku bermula malam kedua. Pada malam kedua itulah mula ada beberapa orang ahli keluarga Kila yang diganggu. Pada waktu siang hari kedua, diorang semua pergilah ke majlis perkahwinan sepupu Kila ni. Jadi rumah tu kosong lah. Semua keluar. Bila diorang semua dah balik, semuanya penat. Pada waktu malam memang semua orang penat lah. Ramai yang tidur awal pada malam tu. Ada 3 kejadian berlaku sebenarnya pada hari kedua tu. Yang pertama berlaku kepada kakak Kila. Nombor 2 adalah mak saudara Kila yang dah berumur. Dan yang ketiga terakhir berlaku kepada mak su Kila. Saya ceritakan yang pertama dulu. Apa yang berlaku kepada kakak Kila. Apa yang dialami oleh kakak Kila ni berlaku pada waktu siang. Selepas diorang semua balik daripada majlis perkahwinan sepupu Kila tu.
kakak Kila ni, dia ada seorang anak lelaki berumur 2 tahun. Jadi lepas balik daripada majlis perkahwinan tu, kakak Kila ni macam biasalah, dia uruskanlah anak dia. Dia bawa masuk anak dia dalam bilik dan dia bersiap-siap nak mandikan anak dia. Dalam bilik tu ada 2 katil. Satu katil yang jenis pelamin, yang jenis besar tu, dan lagi satu adalah katil single. Yang katil single ni memang Kila dan husband dia dan juga anak dia tak guna. Kila pun bawalah anak dia pergi ke bilik air. Masa Kila mandikan anak dia tu, Kila tengok anak dia ni seolah-olah bercakap dengan seseorang. Tapi tak ada orang. Cuma ada Kila dan juga anak dia je dalam bilik air tu. Yang pastinya, anak lelaki dia yang berumur 2 tahun ni memang tak bercakap dengan dia. Bila dah siap mandi, Kila pun suruh anak dia ni pergi dekat bilik dulu. Pergi seorang-seorang lah. Sebab dia nak pergi minum air dekat dapur. Masa tu Kila dah tertanya, anak dia bercakap dengan siapa sebenarnya dalam bilik air tadi. Dia dah plan lah pada masa tu. Nanti masuk dalam bilik, dia nak tanya anak dia. Tadi dalam bilik air bercakap dengan siapa. Lepas dah selesai minum air, Kila pun pergilah dekat bilik. Bila Kila masuk dalam bilik, Kila terkejut. Sebab anak dia dalam keadaan tak pakai baju tu, sedang pegang satu mainan. Entah daripada mana dia dapat mainan tu. Dan dekat atas lantai pula dalam bilik tu, bersepah dengan mainan. Bila kakak Kila dah nampak keadaan macam tu, kakak Kila pun tanya anak dia, dapat daripada mana mainan tu? Anak dia pun jawab, abang yang bagi. Kakak Kila rasa pelik pada masa tu. Abang yang mana? Ditanya sekali lagi. Anak dia pun bagi tahu, tadi ada abang ni, dia bagi mainan ni dekat adik. Mainan tu abang tu ambil daripada bawah katil. Anak kakak Kila pun tunjuklah ke arah bawah katil. Kakak Kila masa tu malas nak fikir banyak. Tak apalah, mungkin ada anak buah dia yang lain datang ke bilik tu dan buat sepah. Jadi kakak Kila pun suruhlah anak dia ni simpan balik mainan tu, letak dalam raga. Tak tahulah raga ke kotak ke, tak tahulah. Dan simpan balik dekat bawah katil. Anak kakak Kila pun ikutlah apa yang mak dia ni suruh. Kutip mainan, letak balik dalam raga tu dan tolak balik dekat bawah katil. Lepas dah siap kemas mainan tu semua, dah letak bawah katil, dia nak tidurkan anak dia. Tapi sebelum tu dia tanya dulu, tadi masa dalam bilik air bercakap dengan siapa? Dia tanya anak dia. Anak dia pun bagi tahu, bercakap dengan abang. Abang itulah yang bagi mainan ni dekat adik. Dia nak main dengan adik. Mainan yang ada bawah katil ni semua mainan dia. Masa tu kakak Kila dah mula rasa meremang. Kakak Kila pun tidurkan anak dia atas katil tu. Katil pelamin tu lah. Bila anak dia dah tidur, kakak Kila pun keluar daripada bilik. Dia tengok semua orang ada dekat pangkin pada masa tu. Dia pun keluarlah dan pergilah lepak dengan semua orang yang ada dekat pangkin. Saya tak pastilah kakak Kila ni duduk dekat rumah nombor berapa. Masa tu, semua orang sedang makan di pangkin. Kakak Kila pun join lah sekali makan sama-sama dekat pangkin tu. Sedang dia orang semua makan, tiba-tiba terdengar daripada arah homestay tempat kakak Kila ni. Tak tahulah nombor 1, nombor 2 ataupun nombor 3. Terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Seolah-olah ada satu objek yang sangat besar dan sangat berat terhempas di atas lantai rumah kayu tu. Diorang semua yang ada di pangkin pada masa tu memang sangat-sangat terperanjat. Yang ada anak-anak kecil ni dah fikir, budak-budak ni main apa? Diorang fikirlah, manalah tahu kalau anak-anak diorang ni ada main kejar-kejar ke, main sentuh apa-apa ke. Lepas tu ada kayu jatuh daripada atas. Kan rumah tu rumah kayu. Jadi semua orang bergegas, tinggalkan pangkin tu dan pergilah naik ke rumah yang datangnya bunyi dentuman tadi tu. Bila semua orang dah naik, dah masuk, tengok dekat dalam rumah, tak ada apa-apa pun. Tak nampak pun apa-apa yang pecah ataupun roboh ke ataupun jatuh. Dah pergi sampai ke dapur, memang tak ada apa-apa. Kakak Kila pula cepat-cepat pergi dekat bilik anak dia, tempat ditidurkan anak dia tadi. Masa tu lagi sekali kakak Kila ni terkejut. Sebab kakak Kila tengok anak dia dah berubah tempat tidur. Baru je ditinggalkan tadi. Kakak Kila tidurkan anak dia dekat atas katil pelamin. Tapi sekarang ni, bila dia tengok, anak dia tidur dekat atas katil single tu. Dan katil pelamin tu dah sengit. Seolah-olah ada orang alih ataupun langgar katil tu. Dan sekali lagi di atas lantai bilik tu, bersepah dengan mainan. Jadi, ada 3 persoalan pada masa tu. Persoalan pertama, siapa yang alihkan anak kakak Kila? Anak kakak Kila ni memang tak pernah mengigau berjalan kaki. Memang ada seseorang yang alihkan anak kakak Kila ni tidur dekat katil single.
Persoalan yang kedua, siapa yang alihkan ataupun langgar katil pelamin tu? Dan persoalan yang ketiga, siapa yang sepahkan mainan tu atas lantai? Sedangkan awal tadi, dia dan juga anak dia dah kemas mainan tu dan simpan bawah katil. Dan satu lagi persoalan, tapi yang ni bukan kakak Kila sajalah, semua orang yang dengar. Bunyi tadi tu bunyi apa? Bunyi dentuman yang sangat kuat tadi. Persoalan ni semua sampai ke sudah tak ada jawapan. Kejadian yang kedua pula berlaku kepada salah seorang makcik Kila yang dah veteran lah, dah berumur. Kejadian ni berlaku pada waktu malam. Makcik Kila ni sedang berehat dalam bilik dia. Tiba-tiba makcik Kila ni terganggu. Terganggu dengan bunyi bising seolah-olah budak-budak bermain di ruang tamu. Tapi bukan bunyi bising tu saja yang mengganggu makcik Kila ni. Banyak kali makcik Kila ni terperasan melalui ekor mata dia. Dia terperasan ada seorang budak perempuan berdiri di tepi pintu bilik. Pintu bilik makcik Kila ni memang terbuka, tak pernah ditutup. Tapi setiap kali makcik Kila ni toleh, budak tu hilang. Bila dah kerap kali sangat ternampak budak perempuan tu menjenguk dia, makcik Kila ni pun bangun. Bangun dan pergilah tengok dekat ruang tamu. Memang tak nampak siapa-siapa pun di ruang tamu. Seorang budak pun tak ada. Tapi makcik Kila ni sempat ternampak sesuatu. Makcik Kila terperasan ada satu bayang kanak-kanak ni, bayang yang kecil, masuk ke salah satu bilik dalam rumah tu. Jadi makcik Kila ni pergilah tengok. Bila makcik Kila pergi tengok dalam bilik tu, tempat bayang tadi masuk, memang betul ada budak-budak. Anak-anak saudara Kila lah. Pakak-pakak cucu lah dengan makcik Kila ni. Tapi budak-budak tu semua dah nyenyak tidur pada masa tu. Makcik Kila dah mula rasa pelik pada masa tu. Dia pun turunlah ke bawah. Pergilah dekat pangkin. Dia tanyalah Kila and the gang yang pada masa tu memang ada di pangkin. Dia tanya, ada dengar tak budak-budak ni buat bising? Kila dan juga semua orang yang ada di pangkin ni jawablah, tak ada makcik. Budak-budak semua dah tidur. Itu adalah gangguan kedua. Gangguan ketiga pula berlaku kepada Maksu Kila. Maksu Kila ni, masa hari pertama tu bergerak daripada tempat dia orang tu, Maksu Kila ni tak ikut sebab dia ada urusan di Pulau Pinang. Bila dah selesai urusan di Pulau Pinang, barulah Maksu Kila ni pergi ke homestay di Perlis tu. Masa Maksu Kila sampai dah malam, Maksu Kila menginap di homestay nombor 1. Disebabkan Maksu Kila ni lewat sampai, jadi dia tak dapat bilik lah. Dia tidur di ruang tamu. Mula-mula Maksu Kila masuk dalam homestay tu, memang dia dah rasa tak sedap hati. Macam ada benda tak kena. Dan lagi satu, dia rasa panas. Tapi disebabkan orang lain tak komplain pasal rasa panas, dia pun diamkan diri saja. Tapi walaupun keadaan tak selesa, akhirnya Maksu Kila pun tertidur sebab letih. Lebih kurang jam 2 pagi, tiba-tiba Maksu Kila terjaga. Maksu Kila terjaga sebab dia dengar bunyi ketukan pintu. Bunyi ketukan tu datangnya daripada arah bawah, bukan daripada pintu utama rumah tu. Bunyi tu datang daripada pintu yang dekat bawah yang terkunci tu. Tapi yang peliknya, orang lain seolah-olah tak terganggu dengan bunyi tu. Orang lain semuanya tidur. Maksu Kila seorang saja yang terbangun pada masa tu. Keesokan paginya, Maksu Kila ni turunlah ke bawah. Dia pergi tengoklah pintu yang berkunci tu. Dia cuba buka. Dia cuba umpil pintu tu. Tapi tak boleh, tak terbuka. Pada malam harinya, hari kedua, Maksu Kila sekali lagi mengalami gangguan. Kali ni lebih teruk. Perkara yang lebih kurang sama berlaku. Lebih kurang jam 2 pagi, Maksu Kila sekali lagi terjaga. Sebab dia terdengar bunyi ketukan daripada arah pintu bawah. Pintu yang berkunci tu. Tapi kali ni ketukan tu makin kuat. Bunyi dia makin kuat. Dan Maksu Kila ni, dia ternampak ada satu kelibat bayang yang berwarna hitam. Hitam pekat. Berlega-lega di ruang tamu rumah tu. Bayang tu bergerak makin hampir dengan Maksu Kila yang sedang berbaring. Dan pada masa yang sama, Maksu Kila ni terasa seolah-olah ditindih oleh sesuatu benda yang sangat berat. Tubuh Maksu Kila jadi kaku, tak boleh nak bergerak. Dan dia tak boleh nak keluarkan suara. Perkara tu berlaku sangat lama. Sampailah azan subuh berkumandang. Lepas terdengar azan subuh, barulah Maksu Kila ni boleh keluarkan suara dan boleh gerakkan badan dia. Masa tu memang dah ada orang bangun. Antaranya adalah ayah Kila. Ayah Kila dah bangun pergi ke tandas nak ambil wuduk, nak sembahyang subuh. Itulah gangguan yang dialami oleh Maksu Kila semasa berada di homestay nombor 1. Keesokan paginya, masa semua orang dah berkemas nak balik, memang kecoh. Rupanya bukan Maksu Kila saja yang ternampak kelibat yang menyerupai bayang berwarna hitam tu. Ada 2-3 orang lagi
sepupu Kila yang nampak benda yang sama. Tapi sepupu-sepupu Kila ni nampak bayang yang berwarna hitam pekat tu bergerak menuju ke bawah rumah, menuju ke arah pintu yang memang berkunci itu. Lepas tu bayang tu hilang. Itulah 3 kejadian misteri yang diceritakan oleh Kila, berlaku kepada 3 orang anggota keluarga dia. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Faizal untuk memudahkan cerita. Faizal adalah bekas pelajar di salah satu universiti di negeri Perlis. Dalam kisah ni, Faizal ceritakan pengalaman misteri yang dia dan juga kawan-kawan dia alami. Masa tu Faizal dan juga kawan-kawan dia dah tahun akhir. Dan pada masa tu, diorang sedang berada dalam minggu peperiksaan. Kalau kita sebut pelajar tahun akhir, peperiksaan final, memang kita faham lah. Subjek yang diorang ambil memang dah tak banyak pada masa tu. Dan jarak antara paper tu, antara peperiksaan tu agak panjang. Lebih kurang 3 ke 4 hari. Masa tu memang dah tak ada kelas. Jadi memang Faizal dan juga kawan-kawan dia ni rasa boring lah. Tak tahu nak buat apa. Kalau nak cakap study, memang tak payah cakap lah. Diorang ni memang study last minute. Esok paginya nak exam, malam tu baru study. Macam tu lah kebiasaannya. Faizal dan juga kawan-kawan dia ni menginap di hostel pelajar yang terletak di Wang Ulu, Perlis. Faizal ada 3 orang kawan pada masa tu yang duduk serumah dengan dia. Faizal, lepas tu ada Ali, Bob dan juga Amin. Pada satu malam ni, diorang semua rasa bosan gila. Tak tahu nak buat apa. Nak tengok movie, dah habis. Semua movie dalam laptop tu, semua dah tengok. Nak keluar, nak pergi enjoy, duit tak ada. Jadi pada malam tu, Ali bagi satu cadangan lah. Apa kata kalau kita pergi mengail? Masa tu cuma ada Ali, Faizal dan juga Amin saja. Bob pada malam tu dah pergi dating dengan makwa dia. Jadi Faizal dan juga Amin ni bersetujulah. Naiklah kereta Faizal. Faizal dia ada sebuah kereta. Tempat yang diorang bertiga nak pergi ni, nak pergi mengail ni, terletak di satu jalan nak pergi ke Kuala Perlis. Diorang pun pergilah naik kereta, bawa alat-alat memancing ni semua, dan diorang pun pergilah. Bila dah sampai tu, diorang pun mulalah memancing. Hisap rokok sambil memancing. Tiba-tiba handset Ali berbunyi. Ali pun buka. Tengok-tengok Bob mesej. Bob cakap lah dalam mesej tu, "Aku dah sampai dekat rumah ni. Korang tak ada, korang pergi mana?" Ali pun balaslah mesej tu. Bagi tahulah, sekarang ni ada dekat tempat memancing ni, tempat biasa. Dia cakap macam tu lah. Bob pun cakap, "Aku nak join juga, nanti aku datang dengan motor." Masa Bob mesej tu sebenarnya, diorang bertiga ni dah hampir sejam memancing dekat situ. Seekor ikan pun tak dapat. Lebih kurang 15 minit macam tu, sampailah si Bob ni dengan motor dia. Lepaklah diorang berempat dekat situ. Sepanjang diorang mengail dekat situ, sampai ke sudah diorang ni, seekor ikan pun tak dapat. Bila seekor ikan pun tak dapat, diorang buat keputusan untuk pergi lepak dekat kawasan Kuala. Nak cari jagung bakar. Nak makan jagung bakar dekat tepi jalan. Jadi diorang berempat pun bergeraklah cari jagung bakar pada malam tu. Faizal, Ali dan Amin naik kereta. Bob pula naik motor. Pergilah cari gerai yang jual jagung bakar. Bila dah jumpa gerai jagung tu, diorang pun berhentilah. Berhenti beli jagung dan lepak makan-makan dekat tepi jalan. Masa diorang lepak tu, macam-macam benda diorang ni cerita. Daripada topik belajar, awet, sampailah topik-topik yang misteri. Macam-macam lah cerita. Yang ni cerita pernah berlaku kejadian misteri dekat sini, dekat Kota Kayang, Wang Kelian, Bukit Air, macam-macam lah. Akhirnya Ali pun bagilah satu cadangan. Apa kata kalau malam ni kita pergi ronda dekat kawasan tu, kita explore tempat tu, kita tengok betul tak tempat ni berhantu macam yang orang cakap. Bila Faizal dan juga yang lain ni dengar cadangan daripada Ali tu, diorang pun setuju. Dan pada masa tu diorang berpakat nak naik satu kereta. Maknanya si Bob ni kena tinggalkan motor dia dekat situ, dekat gerai jagung tu. Tinggal dekat situ sekejap, lepas tu naiklah kereta Faizal. Diorang berempat pun bergeraklah menuju ke arah Kota Kayang. Kota Kayang adalah destinasi pertama yang diorang nak pergi pada malam tu. Pada masa tu Faizal memandu, lepas tu Ali duduk dekat sebelah, dekat kerusi sebelah pemandu. Bob dengan Amin duduk di kerusi penumpang di bahagian belakang. Bila dah hampir nak sampai dekat kawasan Kota Kayang tu, tiba-tiba radio kereta Faizal ni terganggu. Siaran radio tu terganggu. Masing-masing dah mula tak sedap hati pada masa tu. Tapi bila dia fikir balik, kawasan Kota Kayang tu memang ada banyak bukit bukau. Mungkin sebab itulah frekuensi radio terganggu sikit. Diorang teruskan perjalanan.
Bila dah sampai dekat Kota Kayang tu, Faizal memandu dengan perlahan, sangat perlahan. Lebih kurang 10 km per jam saja. Diorang semua pun perhatilah keadaan sekeliling. Tak ada apa-apa, kawasan tu gelap saja. Bila diorang berempat tengok kawasan tu tak ada apa-apa, diorang pun decide, buat keputusan untuk pergi ke Bukit Air pula, sebagai destinasi seterusnya. Daripada Wang Ulu tu nak pergi ke Bukit Air, diorang perlu lalu dekat satu kawasan kubur lama ni. Kubur lama yang ada sebatang pokok yang sangat besar. Dekat situ pun katanya memang pernah berlaku kisah-kisah misteri, kejadian-kejadian misteri dan juga menakutkan di pokok besar tu. Masa Faizal lalu dekat pokok tu, dia perlahankanlah kereta, buka tingkap semua dan tengoklah sekeliling. Tak ada apa-apa yang pelik berlaku dekat situ. Cuma bila ada angin yang berhembus daripada arah pokok tu, diorang semua boleh bau satu haruman yang sangat wangi. Bila semua dalam kereta tu dah terbau haruman yang wangi tu, semuanya dah risau pada masa tu. Terutama sekali si Bob ni yang duduk dekat kerusi belakang. Nampak sangat dia tak sedap duduk pada masa tu. Faizal pun takut juga pada masa tu sebenarnya, tapi dia buat-buat macam cool je lah. Tak naklah tunjuk, tak naklah nampak sangat dia tu takut. Faizal pun terus memandu. Lepas kawasan kubur lama yang ada pokok besar tu, diorang lalu dekat satu sungai. Sungai Batu Pahat nama dia. Lepas tu jumpa taman ular dan ladang anggur. Semasa melalui kawasan-kawasan yang disebutkan tadi, Faizal memandu dengan sangat perlahan sambil memerhati keadaan sekeliling. Samalah dengan Ali, Bob dan juga Amin. Diorang ni pasang mata, memandang ke arah sekeliling. Lebih kurang 15 minit lepas tu, diorang pun lalu dekat satu kawasan chalet ni. Chalet yang dah terbengkalai, nampak sangat terbengkalai. Memang langsung tak ada penghuni lah, gelap betul kawasan tu. Chalet tu terletak sangat hampir dengan Bukit Air. Tak lama lepas tu, sampailah diorang dekat Bukit Air. Faizal pun berhentikan kereta. Masa tu Ali ni, dia pelawa lah semua orang. Weh, jom kita turun jalan-jalan explore tempat ni. Bob pada masa tu memang tak setujulah. Weh, jomlah kita balik. Nanti kalau ada benda ikut baru tahu. Ali pun cakaplah dekat Bob, alah kau ni, mana ada apa-apa. Tak payah risaulah. Faizal pula pada masa tu dia on je. Dia ikut je si Ali ni. Tapi sebenarnya Faizal pun risau juga. Sebab diorang berempat ni masih lagi ada paper yang belum habis. Kalaulah ada perkara pelik berlaku nanti, lepas diorang balik nanti, memang susah lah. Tak boleh nak study, tak boleh nak dapat markah yang tinggi. Mungkin kena repeat paper. Tapi Faizal tak cakap apa-apalah. Dia pun ikut je lah si Ali ni. Diorang pun berbincang lah sekejap. Lepas berbincang tu, diorang pun keluar daripada kereta. Semua turun. Empat-empat turun. Faizal, Ali, Bob dan juga Amin. Si Ali ni memang ada bawa torchlight pada masa tu. Yang lain ambil handset dan buka lah torchlight dekat handset tu, suluh. Diorang berempat pun mula berjalan di kawasan Bukit Air tu. Kawasan tu memang sangat gelap. Boleh nampak lah ada kedai-kedai yang dah tutup dekat situ. Diorang pun berjalan menuju ke arah satu pondok. Pondok tu terletak di sebelah kiri. Sebelum nak sampai dekat pondok tu, ada satu jambatan. Dan sebelum nak sampai dekat jambatan tu, ada satu toilet. Tandas awam. Masa diorang berempat dah hampir nak sampai dekat jambatan tu, diorang semua terdengar ada bunyi sesuatu berlari. Berlari dengan sangat laju. Bila diorang toleh, pandang ke arah bunyi tu, diorang terperanjat. Diorang ternampak ada seekor biawak yang sangat besar. Panjang biawak tu katanya lebih kurang sama dengan panjang satu pintu. Pintu rumah ataupun pintu bilik. Maknanya memang betul-betul besar lah biawak tu. Laju biawak tu lari. Berlari sampai ke belakang tandas awam tu. Diorang berempat memang berdebar lah, terperanjat dan berdebar pada masa tu. Selang beberapa saat lepas tu, tiba-tiba tandas awam tu menyala. Seolah-olah ada orang dekat dalam tandas tu. Diorang berempat berhenti sekejap dekat situ. Dan pada masa tu, tiba-tiba datang satu angin yang agak kuat, berserta dengan satu bau. Bau yang sangat-sangat busuk. Bau tu bukan bau busuk sampah. Bau tu lebih kurang macam bau bangkai. Busuk dia. Bau busuk tu datang tak lama, sekejap aja. Tak lama lepas tu bau busuk tu pun hilang. Dan sekarang ni berganti dengan bau yang harum. Bau wangi tu, bau harum tu sebiji macam bau yang diorang bau masa lalu dekat kubur lama tadi, dekat pokok besar tu. Memang bau tu lah, tak salah lagi. Bau yang sama. Bila dah keadaan jadi macam tu, Faizal pun bersuara, "Weh, cuma balik lah." Bila diorang bertiga ni, si Ali, Bob dan juga Amin dengar Faizal cakap macam tu, diorang pun bersetujulah. Berjalan kaki, patah balik pergi dekat kereta. Bila semua dah naik kereta, Faizal pun
startlah enjin dan mula memandu keluar daripada kawasan bukit air tu. Tapi masa diorang nak tinggalkan kawasan tu, diorang kena lalu sekali lagi dekat chalet terbengkalai tu. Masa tu sekali lagi diorang terperanjat. Diorang nampak ada orang tinggal dekat salah satu chalet terbengkalai tu. Di antara banyak-banyak chalet tu, ada satu chalet ni yang pintu dia terbuka. Dan ada lampu dekat dalam chalet tu, lampu yang terang. Dan boleh nampak ada seorang wanita memakai baju kebaya dengan rambut yang kusut masai, berdiri dekat depan pintu. Dan di halaman depan chalet tu ada 2 orang budak kecil sedang bermain. Bayangkanlah, masa tu dah pukul 2-3 pagi. Logik tak kalau kita nampak ada 2 orang budak kecil bermain di halaman rumah jam 2-3 pagi di kawasan yang ditumbuhi semak samun, kawasan yang terbengkalai? Agak-agak manusia ke bukan manusia kalau macam tu? Dan macam mana boleh ada bekalan elektrik di kawasan chalet yang terbengkalai? Bila semua dah nampak perkara tu, Faizal mula tingkatkan kelajuan kereta dia. Dia mula memandu laju. Tapi pada masa ni, terjadi satu benda yang pelik. Diorang semua seolah-olah berpusing di tempat yang sama. Faizal pandu aja kereta, jumpa ladang anggur, jumpa taman ular dan jumpa sungai Batu Pahat. Memandu lagi. Lepas tu jumpa lagi ladang anggur, jumpa lagi taman ular, jumpa lagi sungai Batu Pahat. 2-3 kali berpusing di tempat yang sama. Tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Akhirnya Faizal berhentikan kereta di satu kawasan berhampiran dengan taman ular. Faizal berhentikan kereta dekat situ sebab dia tengok meter minyak dia memang dah tinggal sikit. Minyak dah tinggal sikit. Bila Faizal dah berhentikan kereta dekat situ, Faizal pun bagi tahu kawan-kawan dia, kita berhenti dekat sini dululah. Kita tunggu hari cerah sikit lepas subuh, barulah kita cuba sekali lagi keluar daripada kawasan ni. Lagipun minyak kereta aku ni memang dah nak habis. Yang lain ni setujulah pada masa tu. Bila kereta dah berhenti macam tu, diorang semua pun ambil lah handset masing-masing. Bila diorang tengok, memang tak ada line pada masa tu. Tiba-tiba tak ada line. Sedang diorang tengok handset tu, tiba-tiba cermin kereta sebelah pemandu diketuk beberapa kali. Memang terkejutlah semua orang. Faizal pun buka cermin. Tengok-tengok, tercegat berdiri seorang lelaki tua. Usia mungkin sekitar 50-an macam tu. Berdiri di sebelah tingkap pemandu. Bila Faizal dah turunkan cermin, pakcik tu tanya, "Korang buat apa kat sini? Korang cari apa?" Faizal dan juga Ali pun bagi tahu pakcik tu, "Kami jalan-jalan je pakcik. Kami tak buat apa pun." Lepas tu pakcik tu marah. Pakcik tu cakap, "Korang nak cari hantu ke dekat sini? Dekat sini tak ada hantu. Orang perangai macam hantu ada." Lepas pakcik tu cakap macam tu, tiba-tiba handset keempat-empat orang yang ada dalam kereta tu tiba-tiba berbunyi serentak. Jadi semua orang pandang handset pada masa tu. Diorang semua tengok handset masing-masing dah ada line dan masuk satu notification ni. Tak tahulah notification pasal apa. Tiba-tiba dah ada line pada masa tu. Masa tu, bila diorang semua pandang semula ke arah cermin, pakcik tadi dah tak ada. Faizal buka pintu dan keluar. Dia tengok pakcik tu memang dah hilang. Hilang entah ke mana. Padahal tadi, masa diorang tengok dekat handset tu, tak lama pun. 2-3 saat aja. Diorang pandang balik dekat cermin, pakcik tu dah hilang. Faizal masuk balik dalam kereta dan terus memandu. Diorang berempat dah mula berdebar, dah mula takut pada masa tu. Yang peliknya pada masa tu, tak sampai 10 minit, diorang semua dah sampai dekat hostel. Itulah pengalaman misteri yang dialami oleh Faizal dan juga kawan-kawan dia. Selamat datang ke segmen pelik dan aneh. Kisah ni berlaku di sebuah desa yang bernama Belmes di negara Sepanyol. Pada satu malam, bulan Ogos tahun 1971, ada seorang suri rumah ni, nama dia Maria Gomez Camara. Maria ni, dia daripada ruang tamu nak pergi ke dapur dia pada malam tu. Dia nak masak makan malam lah. Bila Maria sampai dekat dapur rumah dia, Maria menjerit ketakutan. Sebab dekat atas lantai dapur tu, nampak ada wajah seorang lelaki. Entah daripada mana datangnya wajah lelaki tu. Mula-mula Maria rasa takut lah nak pergi dekat. Tapi lama-lama dia cuba pergi dekat. Dia tengok wajah tu adalah seolah-olah satu lukisan. Maria rasa pelik lah pada masa tu. Sebab setahu dia, lantai dapur dia sentiasa bersih. Dan tak mungkin ada seseorang masuk dekat dapur dia dan melukis dekat atas lantai dapur tu. Beberapa hari lepas tu, mula kecoh dekat desa tu pasal dapur Maria. Ada satu potret misteri, potret wajah lelaki muncul di lantai dapur Maria. Ramailah penduduk di desa tu
datang ke rumah Maria. Pergi dekat dapur dan tengok sendiri potret lelaki itu. Ramai penduduk di desa tu percaya potret lelaki di lantai dapur Maria ni adalah manifestasi daripada roh-roh ataupun semangat-semangat orang-orang terdahulu yang dah meninggal dunia. Maria sebenarnya rasa takut. Takut bila tengok potret lelaki yang ada dekat lantai dapur dia tu. Sampai Maria ni tak pergi dekat dapur. Dia tak memasak sebab dia takut. Anak lelaki Maria pula, dia pergi ambil satu kapak ni dan dia mula hancurkan bahagian lantai dapur yang ada potret lelaki tu. Bila dah hancur, anak lelaki Maria ni dia buang. Dia buang sepihan-sepihan yang dah hancur tu dan dia buat semula lantai dapur tu. Dia letak simen yang baru. Bila anak lelaki dia dah buat macam tu, Maria ni rasa lega lah. Dah habis kisah pasal wajah misteri yang muncul di lantai dapur. Tapi sangkaan Maria ni meleset. Seminggu lepas tu, timbul lagi sekali lukisan potret wajah seorang lelaki, betul-betul di tempat yang sama, di lantai dapur Maria. Tapi potret wajah lelaki kali ni adalah wajah yang berbeza daripada sebelumnya. Bila dah jadi macam tu, sekali lagi kecoh di desa tu. Sekali lagi rumah Maria dipenuhi dengan pengunjung daripada penduduk-penduduk desa tu. Ketua kampung pula bagi satu cadangan. Dia kata, apa kata kalau kita potong lantai yang ada wajah potret lelaki ni, lepas tu kita letak bingkai. Dan ketua kampung tu nak pamerkan lukisan potret misteri yang tiba-tiba muncul di lantai dapur rumah Maria. Ketua kampung tu nak buat perkara ni sebagai salah satu benda menarik lah yang ada di desa tu. Dia nak popularkan desa Belmes tu. Selepas lantai dapur rumah Maria ni dah dipotong, seperti mana yang ketua desa, ketua kampung tu nak, diorang semua pun gali. Gali ke bawah sampailah 3 meter. Bila diorang semua dah gali dalam macam tu, diorang semua pun jumpalah tulang temulang manusia banyak dekat bawah tu. Bila dah ada penemuan macam tu, penduduk setempat mula percaya. Memang potret-potret yang muncul di lantai dapur Maria ni datangnya daripada manifestasi roh-roh ataupun semangat-semangat yang tak tenang, yang jasadnya bersemadi di bawah kawasan dapur rumah Maria. Dan diorang semua mula percaya yang kawasan rumah Maria ni, terutama di bahagian dapur, dulunya adalah kawasan perkuburan lama. Bila perkara ni dah selesai, dah terbongkar semua, Maria rasa lega lah. Dah tak ada lagi misteri-misteri potret-potret misteri muncul dekat lantai dapur aku. Macam itulah sangka Maria. Tapi sekali lagi, sangkaan Maria meleset. 2 minggu selepas tu, muncul lagi lukisan potret misteri di lantai dapur Maria. Dan kali ni bukan satu, tapi dua lukisan potret misteri. Tapi perkara pelik tu tak habis dekat situ. Sehari demi sehari selepas daripada tu, lukisan potret misteri ni bertambah. Satu demi satu bertambah. Semua wajah tu adalah wajah yang berlainan. Maria sampai dah letih nak hapuskan semua lukisan tu. Tak pastilah macam mana dia hapuskan lukisan-lukisan tu semua. Dia guna kain basah ke, dia sental ke, tak tahulah. Akhirnya Maria mengalah. Dia dah tak endahkan lagi lukisan tu. Dia dah tak padamkan lukisan tu. Dia biar je. Akhirnya, ada 18 potret lukisan misteri di lantai dapur Maria. Dalam 18 lukisan tu, ada wajah lelaki, ada wajah perempuan, ada tua dan ada yang muda. Semua wajah tu, 18 wajah tu, semuanya nampak sedih dengan mata yang sayu. Masa tu, dapur Maria ni dah macam pusat pelancongan. Ramai sangat pengunjung datang. Sampai keluarga Maria ni terpaksa bina satu dapur baru untuk dia memasak. Sebab dia dah tak boleh memasak di dapur dia. Ramai sangat pengunjung. Di antara pengunjung-pengunjung tu semua, ramai juga yang mengkaji macam mana potret-potret ni semua boleh muncul di lantai dapur Maria. Ada bermacam-macam teori yang dihasilkan. Diorang kata sebenarnya Maria ni sendiri yang lukis potret-potret wajah manusia di lantai dapur dia. Tapi walaupun diorang cakap macam tu, diorang tak boleh nak buktikan Maria ni melukis guna alat apa. Diorang memang tak boleh nak buktikan lah dakwaan tu. Persoalan tentang kewujudan potret-potret misteri ni gagal dirungkaikan sampailah ke akhir hayat Maria. Maria meninggal dunia pada Februari tahun 2004. Maria dah hidup selama lebih 30 tahun bersama-sama dengan potret-potret misteri itu. Setakat itu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur.
Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.